Sekejap Alright. So semalam the question that being asked is the shape. Alright. Macam mana sebenarnya hati nyamuk apa dah? Hati apa? Hati belalang, open heart. So as you can see here, dia tubular heart macam ni. So bentuk dia memang lurus je. So it act lah macam a pumping system. Kalau you tengok gambar, alright, ini gambar belalang, the heart yang dekat atas ni. Alright, yang bawah ni adalah dia punya digestive system. So dia makan, alright, ni digestive system kat sini. So bila dia makan kan ada nutrients kan. So nutrient akan keluar dekat sini lah. Right, nutrients akan, dia akan absorb. Yes, nutrients akan terabsorb keluar kat sini. Tapi bila dia makan, nutrients dapat sini. Apa jadi dengan sel dekat sini? So sebab itulah dia kena masuk dekat pumping system macam ni. Alright, supaya semua sel akan dapat. So basically that's open circulatory system. Yang membezakan pulmonary, alright, double circulatory system. Okay, macam this apa tu nama dia, double circulatory system, untuk complete dengan incomplete ni you nampak dia ada systemic. Alright, systemic maksudnya darah to all over body. Atas ni kalau lung, kalau manusia kita panggil pulmonary. Maksudnya pulmonary circulation adalah blood yang pergi kepada lungs. Tapi kalau frogs kita panggil pulmocutaneous. Ingat tak bila you belajar respiration, frog dia kan dua kan? Macam ni kan kalau you buat frog. Dia bernafas dengan skin and also dia punya lung. Skin ni cutaneous. Alright? Sebab tu kalau cutaneous disease maksudnya any penyakit yang berkaitan dengan skin. So pulmonary, lung. Cutaneous, skin. Hepatic, you punya liver. Okay. So ini yang kita dah belajar sebelum ni dan you dah buat dah latihan. Alright. So today, okay. Ni kan. So today, semalam you dah belajar necessity of this transport. Why? Selalunya berkaitan dengan total surface area over volume. You belajar types open circulatory system dengan closed circulatory system. And yesterday you belajar heart. All this atrium, ventricle, alright, atria, vena cava, inferior, superior, you dah belajar semalam. So today kita akan sambung kalau boleh sampai blood clot. Okay, kita akan tengok blood dulu. So sekejap ini you punya heart yang kita belajar semalam. So today kita akan tengok heart. Okay, blood. Alright, kita dah tengok heart, kita akan tengok blood. So this is the flow of blood. You see, blood kat sini it enclosed in blood vessel. So that's why kita adalah closed circulatory system. Okay, bila ada blood ni, let's say you ambil, you withdraw blood, okay, ni darah you masuk dekat dalam centrifuge. Ni kalau kat makmal selalu, kalau makmal ni, selalunya nanti kalau you dah belajar nanti kat universiti, you akan jumpa banyak centrifuge kecil ni. Tujuan dia adalah untuk kita asingkan, alright, composition of blood. For you to identify dekat dalam blood you ada apa. Jadi kalaulah macam ada parasite ke apa, you akan nampaklah parasite kat sini. Kalau macam dekat darah you ni ada macam ada penyakit ke apa, first thing kita kena asingkan dia dulu. So, bila you asingkan darah you nampak yang berat sekali akan berada dekat bawah. Okay. So, yang berat adalah erythrocyte. Red blood cell you. Nama glamour dia erythrocyte. Lepas tu, yang ringan ni kat atas adalah plasma you. Macam air, warna dia colour kuning. So, red blood cell you 45% paling banyak. Okay, dia akan settle dekat lower down, dekat bawah. Dekat atas ni air. Dekat tengah-tengah ni, 1% daripada you punya blood adalah leukocyte dengan platelet. Alright? Leukocyte. Leukocyte maksud dia white blood cell.
erythrocyte, red blood cell. Okay, nak sebut je leukocyte. Bila dia pergi bandar nama dia leukocyte. Dia pergi kampung orang panggil dia white blood cell je. Right? Platelet. So nampak tak layer kat sini? So dia taklah ringan sangat macam air. Dia taklah berat sangat macam erythrocyte. Okay. Nampak tak plasma ni? Plasma ni yang kuning ni. You pernah dengar tak? Treatment PRP. Ni plasma ni, warna kuning ni. Nama treatment dia PRP. Plasma rich PRT. Plasma platelet rich plasma, sorry. PRP treatment. Platelet rich plasma. So basically dia digunakan dekat facial. Kalau facial, ini vampire, inilah yang kita panggil vampire facial ataupun vampire facelifting. Inilah maksudnya. You pergi, dia ambil darah you, dia bahagikan darah you macam ni. So dia ambil yang ni, alright, dekat sini. Sebab kat sini banyak plasma protein, collagen, semua benda yang boleh buat kulit you toin tu. Lepas tu dia masuk dekat microneedle. Right? Needle kecil macam tu disuntik-suntik. Dulu ni yang mengglamourkan dia balik adalah Kim Kardashian. Dia pergi, dia kata dia buat treatment macam tu lah supaya muka dia macam tu lah. Tapi halal haram, I tak tahu. Itu jangan tanya I. I mean like, I don't know. I mean, I'm not doing it. So, pernah ada kes dekat Mexico. Alright. Ada 2 orang dapat HIV sebab diorang reuse the needle ni. So, kalau lah nak, I mean, I don't know. Kalau you nak ambil this treatment, just make sure you pergi dekat klinik yang betul-betul lah. Klinik yang berbayar, klinik yang of course klinik berbayar, klinik yang berdaftar maksud I untuk buat facial macam ni. Dia guna, dia suntik dekat muka you. Alright, so ni faham So dekat darah, so macam mana nak ingat ni? Cara I ingat adalah, okay, ni kan kalau darah you dekat bawah ni erythrocyte, okay, dekat lapisan sikit ni adalah leukocyte dengan platelet, sel darah putih dengan platelet, atas ni plasma, okay. Nak ingat dia macam ingat tangan you. Okay, ingat Bila buat tangan ni, nampak tak? 5 kan? So, 55% yang dekat atas plasma you. Alright? Consist of, apa Imran? Ada soalan? Oh, tak ada. Okay, tak apa Kalau ada soalan tak apa. Kalau tak nak bercakap, tulis je dekat situ. So, ni kan tangan you. So, plasma 55%. So, atas sekali yang you kena ingat plasma, ada 5 benda yang you kena ingat. Ada water, ada hormon, ada solutes, ada plasma protein, ada enzim. Okay, ini semua bahan-bahan terlarut dalam badan you. So, kalau glukos ke apa tu terlarut semua dekat dalam plasma ni lah. Okay, so 3 plasma protein, nak tunjuk kat sini. Alright, plasma protein kan. Plasma protein ni, inilah yang macam untuk muka kita tu perlu plasma protein. So, ada 3 benda you kena ingat. Fibrinogen, ini untuk blood clotting. Nanti kita belajar blood clotting, you akan nama dia ingat more. Albumin, ini dekat dalam salur darah you. Okay. Nanti you tengok kalau kurang albumin apa jadi? Lebih albumin apa akan jadi? Ini just protein dalam salur darah you yang buat darah you tu bukan cair macam distilled water. Macam tu. Globulin. Globulin ni basically antibody. So ini adalah plasma protein yang ada dekat dalam plasma. Plasma dalam darah. So bawah ni, alright, kan tadi kan atas ni 55% paling ringan ni plasma, okay, itu you punya plasma. Bawah ni erythrocyte. Bawah ni erythrocyte, sel darah putih, sel darah merah, alright, red blood cell. Dia 44%. 1% sebenarnya, alright, dia lag ni, okay. 1% dekat tengah-tengah. So you nampak tak macam tangan you ni macam ada garis kat tengah-tengah tu. So sekarang ni bila tengok garis tu ingat macam 1% dalam darah kita ada leukocyte dan platelet. Okay, this is where it gets quite hard. Sebab ni banyak latihan kat sini. So you ingat dekat sini,
Okay, 1% ada leukosit dengan platelet. So ingat LP. LP. Lelaki perempuan. Okay, lelaki perempuan. So lelaki stand for leukosit. Perempuan stand for platelet. Kenapa suruh ingat lelaki? Sebab leukosit ni ada banyak-banyak jenis. You kena ingat tau nama dia leukosit. Okay. Bila cakap pasal, okay, ni semua yang dekat dalam buku teks you pasal plasma. Bila cakap pasal leukosit, lelaki kan, lelaki ni ada dua jenis lelaki. Satu gay, Astaghfirullahalazim. Okay, tak apa, ini untuk korang ingatkan je. Alright, ini gay. Satu dia tak gay. Okay, anti-gay. Oh, macam tu. Gay dengan dia tak gay. Okay, gay stand for G. Granulocyte. Tak gay, anti-gay, agranulocyte. Apa maksud granulocyte? Granulocyte, granules, you tahu tak granules tu macam biji-biji tu. So bila dia ada gay, dia ada macam ni lah. Okay, dia ada granules dekat dalam dia. Okay, bila dia tak gay, dia kosong. Okay, granulocyte, okay, sebab dia gay, dia ada boyfriend. Ni granulocyte, agranulocyte. Sebab dia gay, dia ada boyfriend. Nama boyfriend dia adalah Ben. Basophil, nampak Ben. Nak kipas juga. Okay, Ben. So, granulocyte, boyfriend dia Ben. Agranulocyte, dia ada girlfriend lah. Alright, nama girlfriend dia Laila Majnun. Ni, Laila Majnun. Si L ni stand for lymphocyte. Bukan leukocyte. Jangan tertukar. Leukocyte adalah sel darah putih. Lymphocyte adalah jenis-jenis leukocyte. So, macamlah adat you bercinta, mesti ada juga yang macam psycho. Okay, kalau you ex-girlfriend you ke siapa yang psycho. So, granulocyte kan, dia punya boyfriend nama Ben kan. So, yang psycho dekat Ben ni sebenarnya dia adalah serial killer N ni. N ni adalah serial killer. So, bayangkan ni granulocyte ni, dia gay ni, dia macam pergi, granulocyte. Dia kan, kau mesti girlfriend kau, best dia kan macam boyfriend aku ada seorang serial killer lah, nama dia N. Lepas tu granulocyte, weh aku boy, Majnun. Majnun ni adalah serial killer. Maksud serial killer ni, N dengan M ni, ini stand for neutrophil. Neutrophil. M stand for monocyte. Kenapa dia serial killer? Sebab dia boleh undergo phagocytosis. Maksudnya dia masuk dekat dalam darah you, dia boleh cari any foreign materials, benda-benda yang masuk dan dia boleh hancurkan. Dia boleh undergo phagocytosis. Jadi siapa yang undergo phagocytosis? Siapa yang boleh buat phagocytosis? Neutrophil monocyte. Okay. So ni tengok ni. So penghasilan darah, sekejap lagi kita recall balik yang tu Okay. Penghasilan darah adalah dekat dalam you punya bone marrow. Sebab tu kalau ada sakit apa-apa, leukemia ke apa, kita akan ambil sum-sum tulang. Yang ni lah kita akan ambil bone marrow you ni. So kita akan suntik selalunya dekat tulang belakang you ni, ambil sum-sum tulang, kita check apa yang problem dia. So mungkin stem cell you bermasalah yang tak boleh nak buat white blood cell. Nama famous dia tadi leukocyte. Alright. Dia pun boleh buat red blood cell, erythrocyte, dan dia juga boleh buat platelet. Okay. Nampak tak? Lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil, neutrophil, beza dia punya shape dan you kena ingat. Laila Majnun, lymphocyte, monocyte, dia tak granulocyte, dia clear. Cytoplasm dia clear. Ben, basophil, eosinophil, neutrophil, dia ada granules dekat dalam.
Waktu ni lah macam, ya Allah banyaknya. Dia cakap semalam baru je hantar hantar report dekat Teacher Aira, kata banyak sangat nak menghafal bio ni. Tak perlu. Once you ingat semua ni yang formula-formula I ajar, tak yalah limfosit, leukosit, monocyte banyak sangat. Sekarang ingat je Ben dengan Laila and Majnun. So cara je, you just kena kenal sahaja. So this beyond your syllabus, but I just ceritalah kalau dalam you punya salur darah, dalam bone marrow you tu ada stem cell. Stem cell ni lah depends on badan you perlu apa, dia yang akan commit. Dia akan buat erythrocyte. So asalnya sel yang sama, inilah stem cell. So asal sel yang sama, dia boleh jadi erythrocyte, platelet, macrophage. Sebab itulah kalau you ada penyakit leukemia, okay, you tak boleh nak hasilkan sel darah putih you ekstra kan daripada erythrocyte, okay, leukemia. So sebab tu kita perlukan bone marrow transplant. Maksudnya kilang tolong buat darah-darah you tadi bermasalah. Jadi you kena ambil daripada orang lain, orang donor. So bila you ganti kat sini, tukar kilang macam ni, okey lah, semua darah ni boleh diproduce dengan betul. Alright, itu. Hematopoiesis adalah production of red blood cells. Nanti you akan belajar kalau masuk universiti nanti. So, bila you dah belajar this one, okay, composition of blood, first kali kita akan tengok ni, sebelum kita tengok leukocyte kan yang banyak-banyak ni, kita tengok erythrocyte dulu. So, bila cakap soalan pasal erythrocyte ni, soalan suka keluar essay ataupun objective question, kenapa bentuk dia macam tu? Alright? Erythrocyte, bentuk dia you kena ingat is biconcave disc. Alright, cuba tengok kejap. Kejap. Okay. Biconcave disc means shape dia macam donut yang tak ada bulat dekat tengah-tengah. Kenapa dia tak macam ni? Alright, kenapa shape dia biconcave disc? Satu je. Reason dia adalah untuk increase total surface area over volume. So sekarang ni macam total surface area dia dah increase as compared to kalau dia macam ni je. Okay, this is why shape dia macam tu. Lagi satu, dia tak ada nukleus. Dalam ni tak ada nukleus. Jadi lagi banyak hemoglobin boleh letak dalam ni. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin is the protein yang boleh bawa oksigen. Lagi bila dia tak ada nukleus, sebab nukleus besar. Kalau tak nukleus, sikit je hemoglobin boleh masuk. Lagi satu, okay, sebab tu saya cakap, kalau you pergi bunuh orang, right? Macam Faris dia nak bunuh Nadia Nabila. Okay, dia nak bunuh, tapi bila dia nak tikam tu, dia punya darah terjatuh. Okay, darah terjatuh. DNA kita dekat dalam nukleus kan. Jadi Faris kena berdoa lah dalam titisan darah yang jatuh tu, tak ada langsung white blood cell. White blood cell, tak ada. Hanya ada red blood cell je. Kalau fully red blood cell, plasma protein pun tak ada. Maksudnya tak ada anything yang ada nukleus yang boleh bagi tahu itu adalah darah Faris. Jadi diselamatlah. Sebab tu macam percikan is very hard untuk forensic science untuk cari sel yang ada nukleus yang macam kita boleh extract, cari punya DNA. Tapi sekarang dah advance lah, ni cerita zaman dulu-dulu lah. Teacher. Okay. So sebab dia dekat dalam red blood cell. Ya. Boleh tak teacher ulang balik yang pasal darah jatuh semua tu? Darah jatuh? Yang Oh tak ada. Okay, I faham. Tak ada. Point I is dekat dalam red blood cell tak ada nukleus. Ingat tak bila kita belajar satu sel, ni kan awal-awal you belajar. Satu sel, okay, ada nukleus. Bila ada nukleus, dekat dalam nukleus ada DNA kan, dekat dalam kromosom you. You belajar chapter 6 ni dengan Cikgu Daliza. Kromosom ni yang membezakan, alright, genetic information ni yang membezakan antara I, antara Alisha, antara Adam Haris, alright, benda tu. So setiap orang mempunyai DNA yang berbeza. Tapi semua DNA ni berada dekat dalam nukleus.
masalah dekat red blood cell, dia tak ada nukleus kan? Jadi macam mana nak tahu ini red blood cell siapa? Kalau darah you terjatuh macam ini red blood cell siapa? Tak ada nukleus. Tapi itulah I cakap, kalau satu drop darah you tu memang fully red blood cell je, tak ada benda lain, alright, tak ada leukocyte anything yang ada nukleus yang boleh bagi tahu itu DNA siapa, you tu selamat lah. Tapi ni I cakap ini dulu, sekarang ni walaupun sekecil-kecil DNA yang dekat plasma tu pun kita boleh identify. Okay, that's this I nak cakap. Okay, the point is red blood cell tak ada nukleus. Kenapa tak ada nukleus? Sebab boleh sumbat lebih banyak hemoglobin dalam ni. Kenapa sumbat lebih banyak hemoglobin? Jadi lagi banyak oksigen boleh masuk. Okay? So first, shape dia macam ni untuk increase total surface area over volume. Dia tak ada nukleus untuk simpan lagi banyak hemoglobin. Dalam sel darah you, okay, darah kita ni, alright, dia travel dekat darah kita ni, sel darah merah you boleh bertahan selama 1, 3, 6, 9, 4 bulan je. Alright, 120 hari. So, setiap 4 bulan darah kita, okay, dia hidup 4 bulan je macam, sir, dah 4 bulan dah, tolong bla bla bla, alright. Jadi kat hati you, okay, liver you, alright, liver you ni, mostly lah organ liver, dia akan filter this darah. Dia macam, dah lama kan duduk sini kan, dah 4 bulan kan, okay, dia akan hancurkan sel darah merah you. Bila dia hancurkan sel darah merah you, dia akan, ini extra knowledge I just bagi tahu. Okay, dia akan tukarkan sel darah merah ni jadi bilirubin. Bilirubin ni warna dia warna kuning. Bila hati you ni akan digest, akan hancurkan sel darah merah ni, dia akan jadi bilirubin. Bilirubin ni kita akan excrete out lah, buang dekat air kencing you. Tapi you tengok tak orang-orang yang ada sakit hati, bukan sakit hati, bukan penyakit hati ain tu tidak ini penyakit ni yang apa tu nama dia, mata dia kuning. Maksudnya hati, organ hati dia rosak. So you pergi tengok dekat cermin, tengok dekat mata you, mata warna putih ni, tengok ada warna kuning tak? Kalau mata you slightly kuning, kalau kawan you tegur kan macam kenapa mata jadi kuning kan? You kena check you punya bilirubin level. Maksud dia, kalau mata you warna kuning, bilirubin level dekat darah you tinggi. Bila tinggi, maksudnya siapa yang patut buang bilirubin? Kenapa banyak dekat darah you? Hati you lah ada masalah hati. Sebab tu tengok budak-budak macam ni kan, kalau ada orang tunjuk dia ada masalah kan, organ hati dia problem, mata dia akan jadi warna kuning. Okay, alright. Just extra knowledge. I find it interesting. Okay, so this one. So setiap karakteristik ni, alright, kalau tengok adaptation, alright, kalau keluar soalan adaptation of erythrocyte. Ingat tak, kalau keluar soalan adaptation, I always ajar you bagi karakteristik, bagi function dia. So macam ni, biconcave untuk increase total surface area over volume. Tak ada nukleus untuk letakkan lebih banyak hemoglobin supaya lagi banyak oksigen boleh masuk. Macam mana oksigen masuk? Okay, dia form oksihemoglobin. This one semua you dah belajar chapter respiration hari tu. Ya Amira? Teacher kan dia kata red blood cell ni dia tak ada nukleus dekat mature stage. Kalau dia tak mature lagi dia ada nukleus ke? Sorry? Apa red blood cell ni dia dekat mature state? They does not have nucleus at the mature stage. Maksudnya macam mana? Oh, it does not have a nucleus at the mature stage. Sebab awal-awal dia kan daripada stem cell. Bila dia stem cell dia ada nukleus. So bila stem cell ni dia dah mature, dia hilanglah nukleus dia. Itu je maksud dia. Okay. Sebab tu I tunjuk pasal hematopoiesis, production of blood cells. Okay, so sekarang ni itu tadi kan dekat bawah kan dah settle dah erythrocyte. Platelet kecil-kecil. Alright, platelet ni dia paling penting, dia pun hidup seminggu je.
Macam erythrocyte bercakap dengan platelet, aku ni boleh hidup 4 bulan je bro, kata macam tu. Lepas tu platelet, bro aku seminggu je boleh hidup. Macam tu. Alright, platelet dia seminggu, lepas tu kita akan ganti-ganti yang baru. Platelet tak banyak pun dekat dalam darah kita, tapi kalau you akan ada, dia involved in blood clotting. Next, bila kita dah belajar pasal blood clot, you akan tengok function of platelet ni. Alright? So, ni erythrocyte. You see, the shape dia macam ni, biconcave. So, ini adalah hemoglobin, protein hemoglobin. You belajar macam ni kan, nampak dia macam shape macam ni. Alah senang je nak ingat shape ni. Bila you dah ambil biochemistry dekat universiti nanti ataupun ambil biomedical ke apa-apa, this is you kena visualize macam mana protein tu sebenarnya. Bila you dah tahu macam mana protein tu sebenarnya, senang lah kalau you nak buat ubat ke drugs ke apa against this protein. So, I ajar you supaya jadi bijak. Nanti lagi bijak, korang boleh buat lagi sendiri protein ni. So, nampak soalan ni pasal erythrocyte. Diagram 6.1 shows a part of human blood component. Blood vessel, ini M. Explain the function of structure M. See? Soalan macam ni, ini adalah soalan macam adaptation lah. I cakap kat you. Ingat tak? Explain the function of villus. Maksudnya adaptation lah. So, you kena cakap dia biconcave ataupun no-nucleus supaya total surface area volume is high. Okay, ni dulu. Okay, biconcave shape, total surface area volume high. No nucleus, alright. No nucleus untuk more hemoglobin. Ni kena ada word-word macam ni tau. More. More oxygen can be carried. Right? Ini adalah teknik you jawab soalan-soalan adaptation. Samalah macam kan cakapkan macam adaptation ni kat villus ke, dekat you punya apa nama alveolus ke, more supaya more oxygen can diffuse. See? So adalah dia elastic ni, tak ada dah tak syllabus you dah. Okay, it's contain hemoglobin untuk transport oxygen. Similar, dia nak just 4 markah, so any of the characteristic is fine. But I nak you ingat biconcave, increase total surface area over volume. No nucleus, more hemoglobin, more oxygen can be carried. Okay? Right. Ni platelet. So you see this is platelet. Dia nampak je any damage in blood vessel, dia akan datang dan sealed. Tapi bukan dia je, nanti akan tengok proses dia. Okay, inilah leukocyte. Leukocyte ni yang susah sikit kalau belajar pasal blood. Okay, leukocyte, white blood cell, shape dia tak sama. Okay, dan dia ada nukleus. Dia tak perlu bawa oksigen, jadi buat apa dia nak bawa hemoglobin? Sama produce in bone marrow. Lifespan dia 5 hari. Okay, duduk 5 hari, ingat erythrocyte 4 bulan. Platelet 1 minggu. Leukocyte 5 hari. Ni berapa lama dia berada dekat dalam badan kita sebelum kita tukar dengan yang baru. So, now kita akan tengok jenis-jenis leukocyte. Alright, jenis-jenis leukocyte. So, ini, you ada ingat tak I cakap band? Basophil, eosinophil, neutrophil. Agranulocyte yang bukan yang G tu, you ada Lila, lymphocyte, Majnun, monocyte. Dua ni, neutrophil dengan monocyte adalah serial killer. Macam mana nak kenal serial killer? Alright. Dia, nukleus dia loop. Kita panggil loop nukleus. Maksudnya nukleus dia ada shape bulat-bulat macam ni. Alright, dia macam ini 1 loop, ini 2 loop, ini 3 loop. So depends. Kadang-kadang neutrophil ni dia ada 2 loop je. Kadang-kadang dia ada 5 loop. Right? Nukleus dia yang berbentuk macam tu, identify dia tu adalah phagocyte. Maksudnya jangan kacau lah dia tu nanti dia bunuh kau. Macam tu. Alright? Sama juga macam monocyte. Dia ada loop. Tapi yang membezakan, you nampak satu white blood cell, dia ada loop nukleus. Macam mana you nak tahu itu adalah neutrophil ke monocyte? Kalau dia granules, maksudnya dia adalah neutrophil.
Kalau dia tak granules, okay, maksudnya dia adalah monocyte. Waktu ni dia macam ya Allah banyaknya nak kena ingat. Tak ada, sikit je. Nanti buat banyak latihan korang akan rasa macam embedded dah dekat dalam otak. Okay, lagi satu, kadang-kadang you tak jumpa word monocyte. Dia guna nama lain dia. Alright, sebab dia serial killer, dia psycho. Dia tak guna nama monocyte, dia guna nama macrophage. Maksud macrophage ni sama je, cuma monocyte yang dah besar. So biasanya yang buat phagocytosis adalah macrophage. Monocyte dia tak mature lagi, dia kecil lagi, dia baru belajar nak bunuh. Bunuh. Macrophage macam bunuh. Macam tu. Okay. So, apa beza eosinofil pula? Eosinofil, okay, nukleus dia macam ni. Dia memang 2 lobe je. Dia granulocyte, ingat tak? Dia gay. So dia girlfriend kan? Dia boyfriend band. So 2 loop macam ni. So dia tak macam nama nukleus. Tak macam neutrophil. You boleh tengok beza dia sebenarnya. So loop dia ni dia selalu macam ni sebenarnya. Sorry tak, lukisan tak lawa sangat. Dia macam satu belah sini, okay, satu belah sini. Dia punya nukleus dia macam tu. Dan dia ada granulocyte. Jadi you tahu dia adalah eosinofil. Right? Eosinofil ni dia untuk fight inflammation. Apa kan kalau badan you ada any macam inflammation ke, maksudnya ada cytokine, nanti tak apa. Next kita akan belajar. Words yang I sebut ni nanti you akan belajar. So eosinofil lah yang akan pergi, yang akan macam relax, cool down. Alright, eosinofil. Basophil, okay. Basophil, nukleus dia paling besar. Dan dia ada granules juga. Alright, bila you nampak je nukleus besar macam ni dan dia ada granules, you tahu ini basophil. Function basophil ni, dia creates heparin. Heparin ni yang prevent blood clot. So, kejap Okay, sorry. Okay, basophil ni bila ada blood clot dekat badan you, alright, basophil ni yang tolong secrete out, alright, supaya darah you tak berkumpul. Contoh, macam kalau you bersalin, okay, ni okay, contohlah, you ada ni kan, surgery, okay, surgery dekat bahagian badan ni kan. Lepas tu luka kan, bila macam kena surgery kan luka lah. Sebab kita potong, macam you ni kan kalau you buat cesarean, potong dekat sini. Jadi bila potong, darah you akan tense untuk clot, right, berkumpul sebab dia nak tutup kawasan yang luka tu. Nanti you akan belajar mekanisme macam mana darah you buat blood clot ni. Jadi bila macam tu, you tak bolehlah ada blood clot dekat perut banyak-banyak macam tu. Matilah you. Apa yang doktor buat adalah doktor akan cocok heparin. Alright, heparin. Supaya darah you dah tak clot. Samalah macam kalau ada darah tersumbat. Alright, salur darah you tersumbat sebab ada blood clot. So kita identify kat mana salur darah yang tersumbat tu. Kita akan cocok heparin untuk prevent blood clotting. Tapi dalam badan kita, siapa yang buat heparin ni adalah basophil. Okay? Waktu ni je korang rasa overwhelmed, banyak sangat wording-wording dia. Sekejap lagi kita tengok soalan. Lymphocyte, dia macam basophil, nampak nukleus dia besar. Tapi dia tak ada granules, dia clear cytoplasm. Function dia adalah untuk buat antibody. Jadi dialah yang paling penting dalam badan you. Walaupun macam neutrophil dengan monocyte ni you rasa dia hebat sangat dah sebab dia boleh buat phagocyte. Sebenarnya Laila, lymphocyte, dia macam tak nak je, nak bangga. Sebenarnya Laila lagi hebat. Dia buat antibody. So kalau dua ni dah mati, you hanya bergantung pada Laila je, lymphocyte je dekat dalam badan you untuk protect dari any disease. Okay, ingat G, granulocyte, ada dot dekat cytoplasm dia, band.
basophil, eosinophil, neutrophil. Anti-gay dia ada girlfriend, Laila Majnun. Tapi monocyte ni dia pun serial killer. Easy to follow now? Boleh? Kalau boleh angkat tangan. Cuba angkat tangan semua. Okay, so now I know that you are following. Yang tak angkat tangan, boleh banyak yang angkat tangan. Okay. I takut kalau tak faham nanti tak boleh nak continue. Baby, senyap sikit. Sorry, anak buah I mengadi. Dia nak pergi babysitter. Alright. Then, ini adalah gambar yang nak tunjukkan. So, you tengok tak eosinophil? Eosinophil macam ni lah. Dia punya lobe nukleus dia. Dia ada 2 nukleus macam tu. Neutrophil, okay, ni. Nampak tak nukleus dia macam tu. Ada 3. 2 atau 5. Tapi ini macam mana daripada stem cell dia terbentuk nak jadi neutrophil. Okay. Basophil, okay, dia granulocyte tapi sebenarnya dia besar ni. Okay, tak berapa clear sebenarnya gambar nukleus dia kat dalam ni. Okay, ini adalah apa nama dia, monocyte. Okay, monocyte nampak tak? Dia punya nukleus dia clear. Alright, dia clear. Dan dia ada lobe nukleus. Dia macam neutrophil ni. Lobe nukleus. Ini adalah lymphocyte. Dia clear. Alright, dia clear. Tapi dia punya nukleus besar. Clear ni sebab dia agranulocyte. Yang ada ni granules tak nampak ni kan. Ni je nampak granules lebih. Ini adalah granulocyte. Okay. Ini parasite masuk dekat dalam badan you. Okay. Ini adalah microfilariae. Alright. Apa tu nama, cacing. Cacing kecil je you tak nampak. Daripada apa I lupa nama. Lymphatic filariasis. Ini adalah filariasis, maksudnya parasite nama filariasis. Filariasis worm. Dia worm ni masuk dekat dalam badan you. You nampak tak? Semua ni yang akan attack adalah white blood cell. I tak cakap kan white blood cell apa yang ni tadi yang I cakap serial killer ni, kalau any foreign materials macam bakteria ke virus ke diorang yang akan lawan. Cuba teka, kalau parasite yang besar-besar ni, siapa yang akan lawan? Cuba tulis komen kat sini. You rasa siapa yang first kali yang akan datang? Function dia tak ada tulis kat buku teks you, tapi I just ajar because I rasa interesting. Ramai-ramai lawan. Antibody. Okay, lymphocyte. Okay, jawapan dia, ramai yang rasa lymphocyte, Laila dia yang rasa sebab dia, I cakap dia hebat kan. Tapi sebenarnya yang lawan dia adalah basophil. Basophil kan dia sikit je dekat dalam blood. Tapi bila ada parasite, badan you akan buat lagi banyak basophil ni. Sebab basophil function dia boleh lawan parasite. Function dia, salah satu function dia tak tulis kat sini adalah untuk fight parasite. Jadi kalau you pergi check darah, okay, pergi check darah, sepatutnya count basophil you paling sikit, right? Tapi doktor tengok, kenapa basophil number you tinggi sangat ni dalam darah you? Kan you pergi blood test kan, kenapa tinggi sangat? Jadi macam okay, mungkin dekat dalam perut you ada cacing ke any parasite dekat dalam badan you. That's the first indicator yang sebenarnya you mungkin infected by parasite. So sekarang ni kan dah tahu dah kan? So kalau you pergi buat checking, doktor macam tengok blood test you, you boleh tahulah macam neutrophil tinggi, maksudnya dekat dalam badan you ada jangkitan. Lymphocyte, okay, tinggi, maksudnya badan you tengah buat antibody. Okay, so tengok this soalan. Okay, kalau tak nak jawab guna mikrofon, tulis. Which of the following is correctly matched for the cellular components in the blood and its function? So, apa function? Agak-agaknya. A, B, C, D.
C. C. Okay, ada jawab D, ada jawab C. Okay, ni adalah platelet kan? Platelet function dia bukan untuk transport, untuk blood clotting. Salah. Ini adalah apa ni? Lymphocyte. Ya, Wicca. Ini adalah lymphocyte. Function dia bukan untuk transport, untuk defense. Transport, erythrocyte. So, erythrocyte tak ada function in defense. Ini adalah, siapa ni? Lobe nuclei dan dia ada granules. Neutrophil. Neutrophil. Senang kan nak ingat sekarang? Alright, the neutrophil. Diagram 14 shows 4 components of human blood. Which of the component produce antibodies? A. A. Ada orang jawapan lain? Tak ada kan? A. A adalah lymphocyte. Okay, next. Tak apa, kita buat banyak-banyak sampai korang muntah. Which blood cell produce antibody? Sama soalan lebih kurang. A. A. Right? Lymphocyte. Okay, ni siapa ni? Neutrophil. Neutrophil. Ni? Eosinophil. Eosinophil. Ingat dia ada 2 je nukleus dia. Eosinophil. Okay. Diagram 18 shows a type of human blood cell. Which of the following is the function of that cell? C. Yes, it destroy pathogen sebab dia ada lobe nucleus. Okay. Shows a human white blood cell. Dia tunjuk dah lobe nucleus. Granulated cytoplasm. Confirm ini adalah neutrophil. Function dia C. Phagocytosis. phagocytosis. Easy, you see? Now you get it. Soalan-soalan keluar macam ni pun senang, boleh jawab. Okay. Which of the following description is true about blood cells? Okay, soalan ni you kena fikir sikit. A, B, C, D. Okay, ada jawab C. Ada orang lain rasa jawab lain? D. D. Alright. Takkan. Tak apa, it's okay. Itu je. Habis tak ada salah pun tak apa. Faris? Alisha? A. Alisha? A. B. Oh, tidak B. C. Oh, okay. So kita tengok satu-satu Okay. Erythrocyte dikata kat sini biconcave in shape to enable change of shape while passing through the blood capillary. Ingat tak I cakap dia biconcave in shape untuk increase total surface area over volume. Okay, yang change of shape ni, okay, bila pass through blood capillary, bukan shape dia macam tu. Satu karakteristik dia adalah elastic. Sebab tu dia boleh bertukar bentuk kalau dia lalu blood capillary. Okay, tapi I don't know, ini ada dekat KBSM dulu, KSSM you tak ada dah. So I just ajarlah, manalah tahu keluar soalan ya, I beritahu. Okay, platelet without nucleus and involved in the blood clotting mechanism. Macam betul kan? Platelet pun kecil, kat mana nak buat letak nukleus? Alright. Monocyte produce in the bone marrow and produce antibody. Tidak, dia tak boleh produce antibody. Ingat tak, Majnun, bukan. Yang produce antibody lymphocyte. So, salah. Neutrophil without granules and destroy pathogen by phagocytosis. Betul dah, dia phagocytosis. Tapi dia ada granules. Remember, dia gay. Jadi dia ada titik-titik ni. Alright, dia granules. So, salah jawapan dia. Platelet. Ni je, dia je yang betul. Okay? It's okay, we belajar. Which type of leukocyte are capable of carrying out phagocytosis? Siapa yang serial killer? Neutrophil dan monocyte. B. Okay, 3 dan 4 kan? Neutrophil dengan monocyte. 3 dan 4. Easy. Tak apa, kita buat sampai korang
Rasa ini senang. Diagram 16 shows the cellular components of a human blood. Erythrocyte, leukocyte, satu lagi apakah dia? Dan apakah function dia? B. B. Dia betul. Dia adalah platelet lah kan. Platelet involved in blood clotting mechanism. Ada juga apa tu nama dia yang hantar feedback hari tu, dia kata a few, alright, bukan seorang je ke apa, macam ramai lah juga yang kata dia slow, alright, tapi dia tengok kawan-kawan dia dah tu jadi dia tak berani nak cakap macam slow sikit ke apa. That's why I hantar recording, okay. So bila recording ni nanti, kalau mana-mana yang you terlepas, you boleh tengok balik on your own face. It's okay, tak ada masalah pun. Kalau rasa tak faham, just message I. As long as you tak hold it terlalu lama, cakap tak apalah form 5 nanti I cover. Percayalah, takkan sempat nak cover. Okay, diagram, ini soalan contoh soalan structure. Diagram 4.1 shows blood cell in humans. Ada P, ada Q, ada R. Okay, name blood cells P and Q. So, siapakah nama P tu? Leukocyte. Oh, betul, leukocyte. Ya, jawapan dia memang leukocyte, tapi you cuba identify more. Monocyte kan? Nampak monocyte kan? Agranulocyte macam ni kan? So, you jawab leukocyte ke, you jawab monocyte ke, betul. Okay? Sebab you tahu dia adalah blood cell. Kalau Q, Erythrocyte. Ya, bagi nama lama dia, erythrocyte. Okay. Teacher, Itu tak. Ya. kalau bagi nama tak glamour dia kira salah ke? Oh, you bagi nama red blood cell, white blood cell. Salah. Alright? Bagi nama saintifik dia. Leukocyte, erythrocyte. Okay, sebab disuruh nama kan. Dia bukannya jenis, nama kan. Okay. Human circulatory system, kita akan end sampai vessel today because very easy. Alright? You dah belajar pasal heart, you dah belajar yang susah je blood je. Alright? Vessel senang. So, like I cakap, semua darah kita enclosed in blood vessel. So, you kena tengoklah different blood vessel. So, nampak ini adalah artery. Maksud artery away from heart. Alright? Away from heart. So, kebanyakan arteri, kecuali pulmonary artery, bawa oxygenated blood. So, okay, dia you nampak ni dia lagi tebal as compared to vein yang towards the heart. Okay, kenapa? Sebab bila menghala ke badan, selalunya darah you dah tak perlu dia, apa tu nama dia, heart pressure. So, ini difference yang you nampak dekat buku teks you. Alright? Artery, smooth muscle dia tebal. Alright? Smooth muscle dia tebal. As compared to vein, muscle dia kecil. So, endothelium layer kat sini, nampak? Dekat dalam endothelium. Lepas tu dia di-cover dengan muscle. Alright. Satu lagi perbezaan yang utama, kau ingat sebab ini soalan disuruh compare selalunya. Jadi compare kena ada similarity, kena ada differences. Similarity semuanya ada smooth muscle, ada connective tissue, ada endothelium. Tapi difference dia, smooth muscle dia tebal, ni smooth muscle dia nipis. Lagi satu, vein dia ada valve kat sini. Alright, valve. Sekejap lagi kita tengok apa function valve tu. Okay, lagi satu blood capillary. Right, yang dekat sini, blood capillary. Blood capillary, you nampak tak? Ni artery dengan vein ada kat sini ni. Ni nama dia endothelium layer. Dibuat daripada endothelial cell. Inilah endothelial cell. Blood capillary dia ada satu lapis je endothelium layer dia, endothelial cell dia. Dia tak ada smooth muscle, dia tak ada connective tissue. Jadi blood capillary ni kita panggil dia one cell thick je. Right? Tebal dia satu sel je. Sama macam you punya alveolus. Remember? Satu sel je yang buat lining dia. Sama juga macam you punya villus. Satu sel je. Itulah sama dengan you punya blood capillary. Okay. Kenapa dia satu sel je? Nanti you akan belajar more. Okay. Ni I cerita basic sangat.
So, artery bla 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 ni I tak nak ni, you guys boleh baca sendirilah. Cuma vein yang paling besar vena cava, artery yang paling besar arterio. Okay, pulmonary artery low pressure, pulmonary artery deoxygenated, pulmonary vein oxygenated. Alright, dia vein dengan artery adalah dia menghala ke jantung ataupun keluar daripada jantung. Itu je. Alright, oxygenated dan deoxygenated tak truly bagi tahu apa itu artery, apa itu vein. Cuma kebanyakan artery bawa oxygenated. So this is the table yang ada dekat buku teks you. Right? So from this buku teks, please, alright, kalau keluar soalan essay ke apa, bergantung dekat buku teks ni untuk compare. So macam, ingat kalau untuk compare, tak boleh ada tiga table. No, just 2 table. Tak boleh pula tengah-tengah table ni aspek you tulis. Karakteristik ni salah. Alright, 2 table je untuk compare. 1 table untuk artery, tapi setiap kali you nak tulis kat sini, tulis balik you punya tajuk tu. Ni memang tolong jadikan amalan. Ni tak apa, nanti you nak SPM nanti kita akan buat more on cara jawab ni. Tapi I nak you biasakan. Percayalah ramai sangat hilang markah SPM dulu sebab macam itulah technical stuff macam ni. Okay. So nampak ni ini adalah you punya salur darah. Okay, ni salur darah. Inilah blood capillary you one cell thick. Ni endothelium. Ini adalah you punya white blood cell, leukocyte. Macam neutrophil ke monocyte ke, dia boleh keluar-keluar masuk dekat macam tu. Alright, dia boleh menyelinap celah-celah tu untuk keluar. Sebab dia kena cari kan siapa parasite yang datang dekat dalam badan you. Jadi dia menyelinap keluar dan cari. Okay. Vein tadi, I cakap ada valve, right? So valve dekat vein ni, sebab you bayangkan darah daripada kaki tu, dia dah jauh daripada jantung. Dia nak balik semula ke atas, dia kena lawan gravity. So, bila kaki you bergerak-gerak, alright, ni, bila kaki you bergerak, barulah darah ke atas tu boleh naik ke atas. So, bila movement of blood dari bawah nak masuk balik kat jantung you tu, kita guna skeletal muscle. Muscle you yang contract tolak-tolak ke atas. Tapi bila masa dah tolak ke atas, dia tak boleh turun balik ke bawah. Alright? So, kita ada vein yang pastikan darah mengalir one way. Alright? Supaya bila naik ke atas ni, dia tak boleh turun bawah dah. Alright? Blood cannot flow in opposite direction. Sebab tu, bila you tak, kaki, ni kaki Faris, alright, tak bergerak, right, lama-lama dia jadi kebas. Sebab darah tak mengalir. So yang ni tak dapat oksigen, karbon dioksida banyak dekat sini. So apa yang you kena buat, you kena gerak-gerakkan kaki you lah. Supaya all this darah can go back to your heart. Sebab ni juga, kalau you naik flight, you kena pakai stocking khas tu kan. Kalau flight yang lama, nama dia compress stocking. Compress. Stocking ni ditolong macam compresskan macam tu. Supaya darah you boleh mengalir kat sini. Mengalir naik atas. Apa akan jadi kalau ni you punya valve rosak? Autocare, what happened? So macam ni kan. Sepatutnya you punya salur darah tu kecil je. Valve ni dia boleh tutup. Tapi bila mengembang, vein you mengembang, dia tak boleh nak tutup. So darah dia akan turun balik kat bawah. Ini yang kita panggil varicose vein. Kita panggil varicose vein. You akan nampak, okay, darah-darah tu kat situ. So cara nak ubati dia, dulu kita kena buat ni tau. Macam apa tu nama ni. Tapi sekarang kita boleh ubat dengan sotradicol je. Right? Kita inject sotradicol, kita kecilkan balik salur darah tu supaya valve ni boleh tutup. Okay. Tapi ini adalah treatment dulu. Varicose veins, kita treat, you masukkan something ni, adhesive ni kan, nampak kan? Macam selalu tengok kaki-kaki biasanya mak-mak ayah kita lah ada varicose vein ni. Alright? Dia punya urat darah dia macam timbul. Okay, nampak kat sini. Alright? Okay, lepas tu kejap Afiq Alimi, dia masukkan macam something adhesive, macam benang masuk kat situ.
Alright, masukkan dekat dalam vein. Benang ni ada apa nama macam gum. So lepas tu kita tekan gum ni. Kita letak gum, okay, kita letak gum, nampak? Kita letak gum, kita tekan dia. Supaya kita tutup vein tu. So bila dah tertutup vein tu, dah blood dia nak flow, dia akan cari vein lain lah. Dia tak akan lalu situ sebab valve kat situ bermasalah dan kita dah tutup. Alright? Afiq ada problem. Ada soalan? Macam ada rasa Afiq Alimi angkat tangan tadi? Ada. Kenapa Afiq? Okay. Okay, nak tulis tak apa, nak jawab pun tak apa. Okay. Kenapa kalau kita duduk diam boleh kebas? Inilah cakap tadi. Sebab darah kita ni, okay, nak naik ke atas, bila kat bawah ni, kita kena muscle contraction. Kalau heart tak buat kerja mati, alright, dia kena muscle contraction. Jadi kalau you duduk lama, muscle you tak contract, tak ada benda yang tolak. Contract tu kan maksud dia mengecut. So bila dia mengecut je, darah kat sini akan naik ke atas. Bila kaki mengecut je, darah akan naik ke atas untuk kembali kepada heart. Tapi bila you duduk lama, kaki dia kan tak bergerak. Bila tak bergerak, darah tak dapat bergerak. Dekat vein tu, tak dapat nak bergerak. Alright, arteri dah hantar darah dia macam gerak. Bila nak macam kau nak belah kan? So akan ada accumulation of blood dekat sini. So sebab itulah kita akan kebas. Okay, tak apa. Lepas ni kita akan belajar pasal circulation. Begitu. Okay, tengok soalan ni. Diagram 11 shows the longitudinal section of a vein. What is the role of X? Prevent the backflow of blood. B je kan jawapan dia, prevent the backflow. Ataupun kalau dia tak tulis prevent backflow, dia tulis ensure one way flow of blood. Tu. Okay, next. Diagram 11 shows part of human blood vessel. Okay, X, blood capillary, pergi kat Y. Which of the following is correct about X? Thick muscular wall. Okay, take muscular. Ada orang lain? Jawapan lain? Tak ada Sama B juga. Betul. S adalah artery. Jadi, thick muscular wall. Okay. A patient who is bedridden and cannot move for a long time has okay, tak apa. Sorry, ini soalan lymphatic system. Tak belajar lagi. Okay. Varicose veins are veins that have become enlarged and twisted. Yang macam saya tunjuk tadi. The term commonly refers to the vein on the leg. Smoker's leg. Orang yang merokok. Siapa It's a severe peripheral arteries occlusive disease which refers to the damage of the artery in the leg due to smoking. This disease can cause the leg to be amputated due to gangrene. Sebelum ni you belajar, okay, ni soalan application, soalan kebat. Sebelum ni you belajar kalau smokers ada kaitan dengan pulmonary disease dia. Sekarang even circulatory disease, alright? So, okay, sebab ada benda dekat dia punya nama smoke tu yang boleh buat kaki dia ada varicose vein. Okay, dia suruh explain. Okay, explain briefly how the smoking habit can cause this disease. Macam I cakap kalau respiratory kan you kena cakap tar buat apa, ni apa, carbon monoxide buat apa, akan macam mana effect. So sama juga macam ni. Okay, tapi cuma you tak tahu bahan apa. So you boleh cakap the chemical inside the cigar smoke deposited on the inner wall of artery. Okay, the chemical. Tapi bukan tar. Tar akan deposit, nampak dia reject tar. Tar akan deposit dekat alveolus. Soalan yang kalau dulu respiration you belajar application you akan belajar apa ada dekat smoke. Alright, dekat cigarette smoke. Tapi sekarang you tak belajar. So I just ajar soalan application untuk respiration. Tapi untuk circulation macam ni, cakap chemical inside the cigarette smoke pun dah fine. Alright, dia akan deposited on the wall of artery. Lepas tu dia forming plaque. Narrow the lumen
blood flow is stopped, blood vessel become swollen. Jawapan nak jawab pasal ni sama macam nanti you nak jawab pasal apa tu nama dia, arteriosclerosis. Arteriosclerosis kan yang I cerita pasal coronary artery tu kan. Sama juga. So kalau nak cakap pasal coronary artery, you cakap makanan, lipids, alright, banyak fat. So fats akan deposited dekat artery. Alright, narrow the lumen, blood flow stop, blood vessel become ni blood flow is stop atau blood clot. Ni kalau varicose vein, blood vessel become swollen. Kalau coronary arteries tu dia jadi blood clot. Tapi point dia sama je sebab dia nak kecilkan. Alright, artery dia kecil. Diagram 6 shows two position of human leg. Position P, position Q. Explain how position P and Q help the blood return to the heart. Ni macam soalan Afiq tadi lah. Macam mana dia gerak ni boleh kembali semula kepada jantung you. So condition of vein at foot, mechanism at P, mechanism at Q. So ceritalah blood pressure dekat vein low, dekat bawah against gravity. Okay, anything yang dekat sini, yang dekat bawah macam mana dia nak kembali. So macam mana dekat P. So dekat P ni dia relax. Okay, you punya muscle relax. Ingat tak, muscle kita boleh contract dengan relax. So bila kaki you straight macam ni, muscle you terbuka. Bila muscle terbuka macam tu, okay, bila muscle you terbuka macam tu, valve you akan tutup. Jadi darah tak mengalir kat luar. Tapi bila kaki you naik ke atas, okay, ini dia contract. Bila contract, kita akan push darah ke atas. Alright? Muscle, skeletal muscle contract. Vein akan constrict. Alright? Jadi blood pressure increase, valve akan open, blood akan naik ke atas. Alright? The flow macam ni you nak jawab soalan essay. Kalau pasal this one. Okay, boleh cerita dulu. Blood dekat vein low pressure. Bila dia relax, point position P relax, alright, valve akan tutup. Darah tak flow kat bawah. Bila dekat position Q, muscle contract, valve, okay, muscle akan contract, vein akan constrict, maksud mengecut, alright, vein akan constrict, valve akan open. Alright, okay, vein constrict, blood pressure tu increase. Pressure akan increase sebab awal ni you cerita pressure dia decrease. So sini pressure increase, valve open, push blood naik ke atas. Okay, tak apa. So ni I cerita kat you macam mana nak jawab. Ya? Kalau maksudnya pergerakan darah tu ikut kita punya pergerakan badan ke? Betul. Ini hanya untuk vein sahaja, yang vein je. Kalau arteri, dia kan daripada jantung. Jadi kita tak perlu pergerakan badan untuk, sebab tu orang cakap gerak-gerakkan badan untuk darah mengalir. Macam tu. Okay, kalau arteri kita tak perlu. Sebab kita ada jantung kita yang dah pump terus ke all over the body. Tapi kalau kat vein, dah hilang dah pressure tu. Kalau vein kan dekat mengalir ke bawah. So vein dia nak naik balik kat jantung kita ni kan kena melawan gravity. Jadi kita perlu ada pertolongan skeletal muscle untuk tolak ni, untuk transport system. Boleh? Okay. Explain. Soalan Afiq tadi. What would happen if someone stood in P position for too long? Okay. Kalau too long, alright. Kalau long je mungkin kebas je. Kalau too long, you nampak tak position P macam ni? Darah tak boleh nak naik atas. So apa akan jadi? So you boleh become faint, pengsan. Sebab less blood flows to the brain. Less oxygen supply. Alright? Nutrients tak boleh supply. Less energy generated. Less carbon dioxide aspect. Any two. Point dia nak cakap kurang oksigen dapat. You cakaplah macam blood cannot flow back to the heart. Okay. Anything. Alright. Ini sample je. Maksud sample answer, kita akan terima jawapan-jawapan yang make sense. Kalau you cakap tak boleh kembali pada heart pun dia dapat 1 markah. Okay. Okay.
So I rasa kita berhenti sampai sini dulu. Okay, ni the last. What is the function of bicuspid? Bicuspid you jumpa kat mana? Jantung. Kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Kanan ni kan, kanan gambar ni. Tapi kalau jantung kan belah sini kan right. Kan? Ni kan macam you kena tengok gambar jantung tu terbalik you. So left. So bicuspid dekat left sayang. Okay, ini tricuspid. Nama lain bagi bicuspid valve adalah mitral. Ni kalau you jumpa buku teks ke apa, dia guna mitral, dia tak guna bicuspid. Alright, function dia untuk prevent darah daripada left ventricle masuk kepada left atrium. Explain why some individuals feel nauseous and faint immediately after donating blood. Alright, sebab less blood, less oxygen. Why do some blood donors need to take iron pills? Alright, to increase hemoglobin level dalam body you. Alright, so production of hemoglobin you perlukan iron. State two differences between structure of erythrocyte, leukocyte. Paling utama nucleus lah kan? Nucleus. Dia biconcave, leukocyte tak ada fixed shape. Explain why left ventricle has a thicker muscular wall than right ventricle. Sebab, okay, this pay attention very closely because it need to exert. Kalau you exert pressure je, betul ke salah? Salah. Pressure. Kena cakap apa? Higher pressure. Ya. Exert stronger pressure ataupun higher pressure to pump blood. Kalau you cakap pressure je, right ventricle cakap, jadi aku ni bagaimana? Aku ni tak ada pressure ke? Macam tu. Alright, sebab tu dia tebal, sebab stronger. Right? Thicker adalah soalan kuantitatif. Okay, bicuspid. Check balik. Prevent backflow. Alright? Okay. Donating blood reduction may cause nausea. Erythrocyte biconcave, does not nucleus. Leukocyte, no definite shape, possess nucleus. Left ventricle need to pump blood. Soalan ni pun salah. Pump blood to the whole body to produce stronger contraction force. Okay, so today tak sempat lagi pasal heartbeat. Kita baru habis sini. Tapi it's okay. Macam I dapat ni pun you punya feedback pun ramai yang cakap macam teacher slow sikit. Alright, kita slow. Alright, kita belajar heart, blood vessel. Setiap satu kita akan buat latihan. So it will be better for your pace untuk semua orang hopefully. Okay, how do you find this chapter so far? Is it easy or siapa yang rasa macam boleh go lah, angkat tangan. Okay, okay lah kot. I hope macam ramai orang angkat tangan lah supaya macam I tahu you okay with this chapter. Alright, okay. Ramai juga. Kalau rasa tak boleh nak go tapi tak nak cakap dekat I kat sini, you can just text me. Okay, just bagi tahu kat mana yang you rasa ada problem. Tapi janganlah tanya I, teacher explain balik pasal blood. Tak boleh macam tu. You kena tahu macam teacher saya tak faham bahagian valve. Maksudnya you dah baca. So you dah make effort untuk faham. Okay. Alright, so I think that's all. Kejap, I stop the presentation today. By the way, jangan lupa I punya Didik TV Isnin ni. Siapa lupa je. Okay, so that's all for today's class. Thank you so much for your attention. I'll see you hari Khamis. Ya yang, Thank you, teacher. Yeah, okay, you're welcome. Bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome.